Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，早安！ Pada pagi ini kita akan menyimak dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. 今天早上我们要聆听并且思想主的话。 Kita akan sama-sama memetik pelajaran berharga dari kisah Yesus yang menghadapi godaan di padang gurun. 我们一起来学习，并且得到宝贵的经验，就是关于耶稣在旷野所受的试探。 Mari kita sama-sama berdoa di hadapannya. 我们一起祷告。 Bapa, kami rindu untuk menyimak dan merenungkan kebenaran firman-Mu. 主啊，我们多么的盼望能够倾听并思想主你的话。 Karena itu kami memohon berikanlah ketenangan kepada hati dan pikiran kami saat ini. 因此，主啊，求你安静我们的心事， Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk menangkap pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. 让圣灵帮助我们，让我们可以得到也接受主你要我们接受的。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Mari kita buka dan membaca dari Lukas 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. 弟兄姐妹，让我们打开圣经，我们读路加福音第10章第1节到第13节。 Lukas 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. 路加福音第4章第1节到第13节。 Ayat pertama sampai dengan yang ke-8 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan seterusnya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第1节到第8节是用印尼文来念，接下来第9节到第13节是用华语来念。 Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." 4章第9节，魔鬼有领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们用手托住你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上记着说，不可试探主你的上帝。”魔鬼用完了各样的试探，就暂时的离开耶稣。 Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen saya yakin kita tidak lagi asing dengan teolog satu ini. 弟兄姐妹，我们成为神的儿女，我们肯定对这个神学家不陌生。 Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara suka mengikuti seminar-seminar apologetika. 如果说我们很喜欢参加这个道歉的研讨会的话， Nama orang ini adalah Ravi Zacharias. 这个人的名字叫做 Ravi Zacharias。 Dan Ravi Zacharias ini melayani sebagai seorang hamba Tuhan yang membela iman kekristenan. Ravi Zacharias 是一位神的仆人，他是捍卫基督教的信仰。 Dia buktikan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa iman kekristenan itu logis dan dapat dipertanggungjawabkan. 他向他们宣告，并且证明，这个基督教的信仰是正确的，并且是合逻辑的。 Kepintarannya dalam membela iman kekristenan membuat dikenal oleh sebagian besar orang Kristen dari berbagai penjuru negara. 因为他在捍卫这个基督教的信仰的时候是那么的有智力，因此世界上大部分的基督徒都能够认识他。
Mereka tergagum dengan sosok Ravi Zacharias dan menjadikan dia sebagai role model mereka. 他们感到非常的惊讶，并且视他为他们的榜样。 Tapi banyak orang akhirnya dikejutkan dengan berita bahwa Ravi Zacharias ternyata menyimpan banyak foto wanita telanjang dan juga memperkosa beberapa wanita. 但是最后呢，很多的基督徒在那里感到非常的失望，因为他们发现从报道里面发现，这个拉菲呢收集了不少的这个肉体的女人的相片，并且强奸他们。 Wanita-wanita ini adalah orang-orang yang bekerja menjadi terapis pijat. 这些女人是他们的工作是按摩女郎。 Dia berkenalan dengan mereka melalui perbincangan-perbincangan rohani. 他是借着与他们谈属灵的这个事情认识了他们。 Lalu dilanjutkan dengan dia mulai memberi tempat tinggal, sekolah dan juga uang bulanan. 接下来就给他们住的地方，给他们念书，并且也给他们每个月所需要的费用。 Tetapi sebagai gantinya, dia bisa berhubungan intim dengan mereka. 但是呢，作为替代呢，就是这些女人可以与他有一个亲密的性的关系。 Bahkan dia juga mengajak mereka untuk berdoa dan mengucap syukur untuk kesempatan bisa berhubungan intim. 更甚的这个拉菲呢，他也邀请这些女郎，让他一起跟他祷告，并且向神感恩，因为上帝是给他们这个机会，让他们可以有一个亲密的性的关系。 Akhirnya kita bertanya-tanya, kenapa seseorang seperti Ravi Zacharias ini bisa melakukan tindakan seperti itu? 因此，我们心中我们会发问：为什么像拉菲这样的人能够做了这些不好的事呢？ Karena dia tergoda oleh godaan kuasa gelap. 因为他被黑暗的权势所迷惑， Dia tergoda untuk tidak lagi menjalankan panggilan Tuhan atas hidupnya. 他再也没有行上帝在他身上的这个呼召。 Tuhan bukan saja memanggil Ravi Zacharias sebagai seorang hamba Tuhan yang membela iman kekristenan. 因为上帝呼召他，不单单是成为一个捍卫基督教信仰的这个人， Tetapi dia juga dipanggil sebagai anaknya yang harus belajar hidup kudus seperti dia yang adalah Allah yang kudus. 同时呢，他也是被呼召成为神的儿女，要有一个与他一样、与他相似的这个圣洁的生活。 Dan saya yakin yang tergoda oleh godaan iblis itu bukan cuma Ravi Zacharias. 我相信，在我们就是基督徒被这个诱惑，不单单是这个拉菲加加利亚斯。 Saya yakin setiap kita yang mengikuti ibadah pada pagi ini pernah digoda oleh godaan kuasa gelap. 我相信在座的弟兄姐妹肯定曾经被这个黑暗势力所诱惑。 Mungkin di antara kita ada yang digoda dengan godaan untuk berselingkuh. 在我们当中可能有被外遇的诱惑， Mungkin tergoda untuk bercerai. 或者是离婚、 Tergoda untuk melakukan korupsi. 贪污的诱惑、 Tergoda untuk menyimpan dendam kepada orang lain. 怀恨别人的诱惑、 Tergoda untuk memandang rendah orang lain. 看不起别人的诱惑、 Tergoda untuk bersikap egois. 自私的诱惑、 Tergoda untuk mengeksploitasi kasih Tuhan. 滥用神的爱的诱惑， Tergoda untuk tidak bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup ini. 并且在我们生命上帝赐给我们生命的恩典，我们没有感恩， Dan berbagai macam godaan lainnya. 等等其他的诱惑。 Kuasa gelap itu memang sengaja menggoda kita dengan berbagai godaan yang sangat menarik dan juga menggiurkan. 黑暗的势力是的，他是故意诱惑我们，是用各种各样的诱惑来诱惑我们。 Tujuan dari godaan ini adalah agar kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. 目的呢，就是让我们在我们的生活里面，我们不再行上帝要我们做的。 Kuasa gelap itu ingin mengatakan, sudahlah lebih baik kamu memuaskan hawa nafsumu daripada kamu melakukan kehendak Tuhan. 这个黑暗的权势呢，他经常就说，
我们算了吧，让我们自己自私的来关心我们的最后的欲望，好过我们行上帝在我们身上的旨意。 Dan inilah yang sedang iblis lakukan kepada Yesus. 这就是魔鬼在耶稣身上所做的。 Kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menggenapi kehendak Bapa. 我们知道，耶稣来到这个世上，为了要成就这个天父的旨意。 Dan hal ini terlihat dengan jelas di dalam kisah pembaptisan Yesus Kristus. 我们从耶稣受洗的事上，我们可以看到， Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 3 ayat 21 sampai 22. 我们可以具体的来看这一段。这个故事呢，是在路加福音第3章第21节。 Dan di dalam ayat 2, Bapa mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 因此，在这个路加福音第22节的那边就说到：“你是我的爱子，我所喜悦的。” Ini bukan kalimat yang diucapkan secara asal-asalan oleh Bapa. 这句话，天父不是很随便的来说出来的。 Karena kalimat ini sebenarnya mendengungkan kembali apa yang tertulis di dalam Mazmur 2 ayat 7 dan Yesaya 42 ayat 1. 因为这句话回想就是我们可以看到，在这个诗篇第2章第7节，并且在以赛亚书第42章第1节。 Bapak tuh ingin tunjukkan ini loh, Yesus ini adalah Mesias yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama. 天父要这个世人看，就是耶稣是弥赛亚，是在旧约时代里面已经应许的。 Dialah yang akan menjadi juru selamat yang menyelamatkan setiap orang daripada kematian kekal. 他要成为我们的救赎主让人可以脱离永远的死亡。 Jadi sekarang kita ngerti bahwa kehendak Bapa bagi Yesus adalah dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap orang percaya dari dosa. 因此，我们知道天父的旨意是让主耶稣成为救赎主，并为着世人的罪过死在十字架上。 Dan jelas banget iblis tidak suka dengan hal ini. 肯定的，魔鬼不喜悦这样的救赎的计划。 Itulah sebabnya akhirnya iblis berusaha sedemikian rupa untuk menggoda Yesus sehingga Yesus melakukan dosa. 因此呢，魔鬼就千方百计的来诱惑耶稣，让耶稣犯罪。 Kalau kita melihat ke dalam pembacaan kita tadi, maka kita akan melihat iblis itu menggoda Yesus sebanyak 3 kali. 从我们刚才所读的经文里面，我们可以看到，其中有3个诱惑。 魔鬼攻击耶稣。 Pertama-tama iblis menggoda Yesus untuk meragukan pemeliharaan Bapa. 首先呢，魔鬼让耶稣怀疑神的看顾。 Memang seolah-olah kalau kita baca ya, iblis itu tampil seperti malaikat yang baik. 如果我们读的时候，仿佛这个魔鬼正在关心着耶稣的肉身。 Seolah-olah iblis itu kayaknya peduli dengan kebutuhan jasmaninya Yesus. 他对耶稣的这个肉身的需要非常的体贴。 Padahal iblis itu sebenarnya nggak peduli sama Yesus. 其实是不然的，魔鬼完全没有体贴耶稣的需要。 Iblis itu ingin membuat Yesus meragukan pemeliharaan Bapa atas hidup dia. 魔鬼的目的呢，是让耶稣怀疑天父在他生活里面的看顾。 Tetapi di ayat 4 Yesus menjawab godaan iblis dengan mengutip Ulangan 8 ayat yang ketiga. 但是在第4节里面，耶稣用这个生命记第8章第3节来回答魔鬼。 Yesus ingin mengatakan kepada iblis bahwa dia akan tetap percaya kepada pemeliharaan Bapa. 耶稣告诉魔鬼，他一定坚持的来忠于神，也相信天父的看顾。 Jadi sebenarnya ini bukan soal apakah Yesus bisa makan roti atau tidak saat itu. 在这里，我们没有谈到耶稣到底是否有食物吃。 Tapi ini bicara tentang kepercayaan Yesus akan pemeliharaan Bapa. 乃是谈到耶稣对天父的这个旨意的
天父的这个看顾的肯定。 Dan ketika iblis tahu godaan pertama ini tidak berhasil, dia langsung bergerak menyerang Yesus dengan godaan yang kedua. 当这个第一种的试探失败以后，他马上用第二种的试探来攻击耶稣。 Di dalam godaan yang kedua, iblis berusaha membuat Yesus meninggalkan kesetiaannya kepada Bapa. 在这个第二次的这个试探里面，魔鬼要耶稣离开，并且不忠于天父。 Ini godaan yang berat, Bapak Ibu Saudara. 这是非常严重的这个试探。 Karena kalau Yesus tetap memilih setia kepada Bapa, 因为如果说耶稣选择忠于天父的话， maka Yesus akan menjalankan penderitaan yang luar biasa. 耶稣要承担那极大的痛苦， Dia akan dihina, 他被肉骂， dia akan dibenci banyak orang, 他被藐视， dia akan ditangkap, 他被囚， dia akan disiksa, 也被责打， bahkan dia akan dibuat mati perlahan-lahan di atas kayu salib. 并且要让他慢慢的死在十字架上。 Dan di sini iblis menawarkan jalan keluar. 在这里，魔鬼提供了一个很舒适的这个出路。 Sudahlah Yesus, kamu nggak perlu merasakan penderitaan itu. 耶稣，算了吧，你不需要这个经受这样的痛苦。 Bahkan kamu bisa hidup nyaman di dalam dunia ini. 甚至呢，你可以很舒适的活在这个世界上。 Dengan cara apa? 用什么方法呢？ Cukup dengan meninggalkan kesetiaanmu kepada Bapa dan beralih menyembah Aku. 那就是离开并不忠于天父，并且呢来敬拜我。 Memang kalau kita lihat godaannya menggiurkan kan? 如果说我们看他的这个试探是那么的诱人， Tapi Yesus menjawab iblis dengan mengutip Ulangan 6 ayat 13. 但是耶稣却用生命记6章第13节回答魔鬼。 Dia mengatakan bahwa dia akan tetap menyembah Bapa. 他告诉魔鬼，他仍然要敬拜天父， Dia akan tetap melayani Bapa. 他仍然忠于天父，并且服侍天父。 Dia akan tetap mengikut Bapa sekalipun memang banyak penderitaan yang akan dia alami. 他仍然要跟随耶稣，即便他必须经历许多的痛苦。 Dan Yesus akan tetap melakukan kehendak Bapa sekalipun ada harga mahal yang harus dibayar. 耶稣仍然要跟随忠于神，忠于天父，虽然必须付出宝贵的生命、昂贵的代价。 Ketika iblis melihat godaan kedua ini tidak berhasil, 当魔鬼看到第二次的试探失败以后， maka iblis langsung mencobai Yesus dengan godaan yang ketiga. 因此呢，魔鬼用第三种的这个试探来攻击耶稣。 Di dalam godaan yang ketiga ini, iblis itu jadi jauh lebih lihai. 在这个第三次的这个试探里面，魔鬼做得非常的厉害。 Dia mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. 甚至呢，他就是引用了诗篇第91篇第11节到第12节的话。 Dia menyuruh Yesus untuk terjun ke bawah. 他挑战耶稣往下跳。 Kalau kita lihat secara sekilas, sepertinya iblis ini sedang mempromosikan Yesus. 如果我们这样看一下的话，感到好像魔鬼正在这个宣传耶稣。 Kalau Yesus benar-benar terjun tuh saat itu, maka malaikat-malaikat itu akan membantu dia. 如果说耶稣真的跳下去的话，天使们要拖住他。 Dan orang-orang pasti akan melihat, loh, ini kok Yesus dibantu malaikat? Oh, berarti benar dia itu adalah Mesias. 那当人看到耶稣是被这个天父所帮助的话，因此就相信耶稣是上帝的儿子。 Tapi ini bukan kehendak Bapa. 但是耶稣知道这不是上帝的旨意， Yesus tahu ini bukan kehendak Bapa. 耶稣完全的知道这不是上帝的旨意， Jadi dia mengutip Ulangan 6 ayat 16. 因此他这个引用了这个《生命记》第6章第16节。 Loh, mungkin kita bertanya, loh, apakah itu artinya Yesus meragukan Bapa? 如果我们像这样的话，我们会问：到底耶稣是否怀疑天父呢？ Yesus itu tidak meragukan Bapa.
耶稣完全没有对天父疑惑。 Yesus itu memang percaya bahwa Bapa akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menada Yesus kalau Yesus terjun ke bawah. 耶稣完全的相信，如果他跳下去的话，天父会差派天使们来拖住他。 Tapi kalau itu bukan kehendak Bapa, dia nggak akan melakukan hal itu. 但是如果这不是这个天父的旨意的话，他却没有这样做。 Sekalipun sebenarnya bisa aja dia melakukan hal tersebut. 其实耶稣完全有能力这样做。 Dia tidak mau mencobai Bapa dengan tindakan-tindakannya yang di luar dari kehendak Tuhan. 但是呢，耶稣却没有用在这个天父之意以外的来试探天父。 Jadi memang kalau kita lihat secara sekilas ya, dari awal sampai akhir berarti iblis itu gagal menggoda Yesus. 如果我们乍看一下，就也看到了从始至终，魔鬼对耶稣的试探是完全的失败了。 Tapi ini bukan artinya iblis itu berhenti menggoda Yesus untuk tidak melakukan kehendak Bapa. 但是这一切却没有表明，这个魔鬼就已经停止试探耶稣。 Dan ini jelas loh di dalam ayat 13b. 因为很清楚的写在第13节的后半节。 Di sana tertulis dengan jelas, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. 因为在这里写得很清楚，就是说魔鬼就暂时的离开耶稣，唯有等待有好的机会。 Artinya kalau memang ada kesempatan untuk bisa menggoda Yesus, maka iblis akan menggunakan kesempatan itu dengan baik. 因此，如果说还有魔鬼看到，如果说还有机会的话，他会利用这个好的机会来这个试探耶稣。 Tapi kita tahu bahwa Yesus itu tidak gagal untuk melakukan kehendak Bapa. 但是我们都知道，耶稣在执行这个天父的旨意的方面没有失败。 Dan hal ini terbukti dari kematian Yesus di atas kayu salib. 耶稣在十字架上的死证明了这一点。 Dia berhasil menolak setiap godaan yang datang dalam hidupnya. 他拒绝了在他生命中的这个所有的这个试探。 Dia tidak tergoda sedikit pun dengan godaan iblis. 他完全没有被这个疑惑所摇动。 Dia berhasil melakukan kehendak Bapa. 他成功的这个执行了天父的旨意。 Karena itu hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara bisa memperoleh kehidupan yang kekal. 因此今天你和我可以得着永远的生命。 Tapi ada sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan sekarang di dalam hidup kita. 有一个问题让我们思想一下，在我们生命里面， Apakah hari ini kita masih setia melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita? 是否我们今天仍然在我们的生活里面忠于天父的旨意呢？ Atau jangan-jangan sekarang kita sudah tergoda oleh godaan iblis dan tidak lagi melakukan kehendak Bapa dalam hidup ini? 恐怕呢，我们已经被魔鬼所诱惑，我们已经不再行这个天父的旨意。 Kita tahu kehendak Bapa adalah kita harus hidup semakin serupa dengan Dia. 我们知道天父的旨意是让我们的生命一天比一天的更像他。 Berarti begini, pola pikir kita, spiritualitas kita, karakter kita, moralitas kita, itu semua harus semakin serupa dengan Kristus. 那就是我们的思维、我们的灵命、我们的灵性、我们的个性，并且我们的道德观念，这一切都要更像我们的耶稣基督。 Dengan demikian nantinya ketika kita berkeluarga, kita berteman, pacaran, bekerja atau bergereja, semua itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. 因此，当我们成立家庭，我们去教育，我们谈恋爱，或者做其他的这个事情的话，我们所做的一切要符合上帝的旨意。 Dan ketika iblis tahu kita berusaha untuk melakukan kehendak Bapa, 因此，当魔鬼知道我们是那么的认真的来执行神的旨意， dia akan datang dan menyerang kita dengan berbagai godaan agar kita tidak melakukan kehendak Bapa. 他要用各种各样的这个引诱试探我们。
Apakah Bapak Ibu Saudara suka nonton drama Korea? 我们弟兄姐妹，是否你喜欢看这个韩国的电视剧吗？ Bagi kita yang suka nonton drama Korea, saya yakin 18 Again itu bukan drama yang asing bagi kita. 如果说我们当中有喜欢看这个韩剧的话，肯定对这个18岁以后的这个影片不陌生吧？ Drama ini sebenarnya menceritakan tentang keadaan keluarga yang kacau balau. 这个话剧呢是讲述一个家庭是那么的破烂不堪， Hubungan antara suami dengan istri itu rusak. 丈夫与妻子的关系是那么的不和谐， Hubungan antara orang tua dengan anak juga rusak. 父母跟孩子的关系也是不是很好的。 Bahkan akhirnya sang suami dan istri yang ada di gambar depan layar Bapak Ibu Saudara akhirnya memutuskan untuk berpisah, 因此这两位的这个夫妇呢，到最后他们决定离婚。 Tapi setelah perceraian itu terjadi, maka penonton itu seperti dibawa untuk melihat kenapa sih keluarga ini bisa hancur. 当他们离婚以后呢，我们好像被带到一个境界，就是知道为什么他们的家庭是那么的破碎。 Sang suami itu ternyata menjadi seorang pemabuk yang selalu gagal untuk melihat pengorbanan istrinya. 这丈夫呢，就每一天醉酒，并且他没有办法去看这个妻子的所付出的。 Istrinya itu selalu merasa jadi korban dan tidak bisa melihat pengorbanan suaminya. 做妻子的她总是在那里埋怨，她总是不能够看到丈夫对她的付出。 Anak-anaknya berusaha untuk membantu orang tuanya, tapi mereka nggak bisa mengekspresikan cinta mereka kepada orang tuanya. 孩子们很想来这个帮助他们的父母，但是呢，他们却不能把爱显露给他们。 Jadinya orang tuanya berpikir, aduh anak-anak saya tidak cinta kepada saya lagi. 因此，他做父母的在那里会错意，就说到他们的孩子不爱他了。 Orang tuanya berpikir mereka itu selalu membuat anaknya hidup menderita. 他们总是认为他的孩子跟他们一起生活总是那么的痛苦。 Padahal anak-anaknya tidak merasa seperti itu. 其实呢，孩子们没有这样的感觉。 Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita berkeluarga, kita tidak seperti ini. 弟兄姐妹，我们的家庭可能不像这个电视剧里面的这个两个人物。 Tapi saat kita menjadi orang tua, pernah nggak kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita? 但是呢，我们作为这个父母，是否我们有腾出一些的时间为我们的孩子呢？ Pernahkah kita itu diam dan mendengarkan setiap pergumulan mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka? 是否我们曾经安静的来听我们的孩子诉说他的这个担忧、他的恐惧呢？ Bukankah meluangkan waktu bagi anak itu sebenarnya salah satu cara bagi kita untuk mendidik anak kita sesuai dengan pengajaran Kristus? 岂不是我们必须腾出我们的时间，让我们的孩子可以认识基督的真理，教养他们？ Atau justru kita tergoda dengan godaan keegoisan kita? Kita bilang saya sudah sibuk, gak ada waktu deh untuk dengar mereka. 或者我们反过来说，我已经那么的忙碌，因此呢，我没有时间来听他们。 Pernahkah kita memberikan apresiasi kepada suami atau istri kita untuk kerja keras dia dan pengorbanan dia setiap hari? 是否我们曾经欣赏我们的丈夫或者我们的妻子，因为他们已经那么努力的工作？ Bukankah menunjukkan apresiasi kepada suami atau istri kita adalah salah satu bentuk kasih yang dirancang oleh Tuhan? 岂不是我们欣赏我们的配偶是基督所编织的一个很好的关系吗？ Atau jangan-jangan kita tergoda dengan rasa tidak puas kita, dengan rasa tidak bersyukur kita? 或者呢，我们被诱惑，我们有一个不满足的心，总是对我们的配偶的工作
感到不满足。 Kita mengatakan, saya yang lebih berkorban daripada kamu. Kamu cuma enak-enak aja. 总是跟他们说我牺牲了那么多，你好像在那里非常的协议。 Lalu bagaimana dengan kita, anak-anak muda di dalam Kristus? 那在基督里面的年轻人怎么办呢？ Ketika kita sedang mengerjakan tugas dari kuliah, 当我们在做这个我们学习的课程的作业的时候， kita mengerjakannya dengan usaha kita sendiri nggak? 是否我们是用我们自己的能力去做呢？ Atau kita tergoda untuk mencuri karya orang lain? 或者呢，我们被诱惑来偷窃别人的这工作？ Kita melakukan plagiat di tempat kuliah kita. 我们就是抄袭这个别人的作业。 Atau mungkin kita kopas dari internet, masukin ke karya ilmiah kita. 或者我们从网上把它复印，把它放在我们的作业里面。 Dan kita mengatakan, ini karyaku sendiri. 因此，我们就说这一切都是我所做的作品。 Saat kita diperhadapkan dengan atasan atau rekan kerja yang sangat menyebalkan, 当我们面对非常烦人的我们的上司或者我们的同事的时候， apakah kita mencoba untuk bergaul dan memahami pergumulan dia? 是否我们愿意与他相处，并且理解他的挣扎？ Atau kita tergoda untuk mencibir mereka? 或者呢，我们被诱惑来讥笑他们， Untuk menjelek-jelekkan nama mereka dengan rekan-rekan kerja yang lain? 破坏他的名声在其他的这个同事之中。 Sebagai orang Kristen, kita selalu tahu bahwa kita harus berikan satu waktu yang terbaik untuk berelasi dengan Tuhan. 我们作为一个基督徒，必须要在我们的生活里面有一段最好的时间献给我们的神。 Dan salah satu bentuknya adalah kita bisa bersaat teduh dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. 其中呢，我可以用在灵修里面，我们与神有一个很好的交通。 Lalu apakah kita setiap hari kita ada meluangkan waktu secara pribadi lepas pribadi dengan Tuhan? 请问在我们的生活里面，我们是否每一天有一段很美好的时间与神有一个很好的交通吗？ Atau kita tergoda dengan kemalasan kita dan kita mengatakan besok aja Tuhan pasti ngerti saya sibuk hari ini. 或者因着我们这个懒惰的诱惑，我们就对神说：“明天吧，因为我今天工作很累了。” Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat ya, godaan dari iblis itu memang menggiurkan dan lebih menarik daripada kehendak Tuhan. 弟兄姐妹，我们知道魔鬼的诱惑是那么的吸引人，比起我们执行上帝的旨意。 Karena itu jangan pernah melawan godaan itu dengan kekuatan kita sendiri. 因此呢，我们不能用我们的能力去战胜、去面对这一切的诱惑。 Kita perlu bantuan dari saudara seiman kita untuk saling menjaga, saling mendoakan satu sama lain. 我们多么的需要，就是我们弟兄姐妹之间，我们能够一起来守望，并且代祷。 Dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan karena kita sedang melawan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. 也让我们不要忘记，我们必须依靠神，因为我们所面对的是一个超乎我们能力的这个试探。 Izinkan saya menutup firman Tuhan pada pagi ini dengan menunjukkan kisah Nicole Michelle. 请允许我结束我今天的讲道，有一个故事要给大家讲的，就是一个名叫 Nicole Michelle 的这个女人。 Nicole ini adalah seorang ibu dari 3 orang anak. 这个 Nicole 呢是3个孩子的母亲， Tetapi dia juga sekaligus seorang penari striptease. 但是同时呢，她也是一名的这个偷艺舞者。 Fakta menarik, sebelum Nicole menjadi striptease, dia adalah seorang pastor. 其实呢，这个 Nicole 当她还没有成为一名的这个偷艺舞者的时候，她是一位牧师。 Mungkin kita bertanya-tanya kenapa Nicole bisa menjadi seorang penari striptease. 可能我们会问，为什么她能够成为一名这个偷艺舞者呢？
Karena Nikol lebih memilih untuk menuruti godaan untuk tidak lagi melakukan 因为 kehendak 尼 Bapa. 哥呢，他选择了屈服这个魔鬼的诱惑，为了再也没有行上帝要他所做的事。 Bapak Ibu Saudara, godaan iblis itu sangat powerful. 亲爱的弟兄姐妹，这个魔鬼的试探诱惑是那么的强大， Tapi kita harus ingat satu hal. 但是我们必须记得， Kematian Yesus di atas kayu salib mendandakan bahwa dia berhasil melawan setiap godaan iblis. 耶稣在十字架上的死，证明了他已经战胜了魔鬼的权势。 Dan hari ini Yesus sudah mengaruniakan Roh Kudus kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. 今天呢，耶稣也已经赐给你和我圣灵， Roh Kudus itu akan membantu kita untuk melawan godaan iblis itu. 圣灵要帮助我们，让我们可以抵挡魔鬼的这个诱惑。 Karena itu lawanlah godaan iblis dengan sikap bersandar kepada Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan. 因此，我们可以战胜魔鬼，来就是靠着就是信靠我们的主耶稣基督，让主的名得着最大的荣耀。 To God be the glory. Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami pada pagi ini kembali diingatkan dengan kisah Engkau berada di padang gurun. 亲爱的主，今天早上你再一次的提醒我们，让我们可以看到主你在这个旷野的所受的试探。 Engkau menghadapi berbagai pencobaan, berbagai godaan yang berusaha menjatuhkan Engkau ke dalam dosa. 你面对那各种各样魔鬼的试探，让您被打倒。 Dan itulah yang setiap hari kami hadapi, Tuhan. 这也是我们每一天所面对的一切。 Tuhan, ajarkan kami agar kami bisa seperti Engkau. 主啊，教导我们，让我们可以像你一样， Agar kami tidak membiarkan diri kami tergoda dengan godaan iblis. 让我们的这个生活，我们的生命不再被魔鬼所试探。 Tetapi kami tetap berjuang keras melawan godaan itu agar kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kami. 但是主啊，我们仍然的来做行你的旨意。 Kami mau menyerahkan untuk setiap kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. 我们把我们的生活、我们的生命交在你大能手中。 Kami rindu kehidupan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. 我们多么的盼望，让我们的生活是可以讨神你的喜悦。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督，我们祷告， Amin. 阿门。